Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 35. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Yang kedua, murid dapat mengetahui penggunaan setiap kata tanya. Hari ini kita akan belajar berkenaan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Tetapi apa itu soalan bercapah? Soalan bercapah ialah soalan yang memerlukan jawapan dan respons yang lebih luas. Selain itu, soalan bercapah juga berbentuk terbuka dan lebih kepada menguji tahap menakul murid dan pentafsiran murid. Maksudnya dekat sini, soalan yang diberi sangat luas dan murid perlu memikirkan di luar kotak. Murid perlu memahami setiap petikan yang disampaikan dan cuba menjawab dengan jawapan sendiri berdasarkan apa yang diberikan. Kadang-kadang dalam petikan tiada jawapan dan memerlukan kita untuk berfikir sendiri. Ini ialah soalan bercapah. Soalan bercapah juga memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi, antaranya kritikal, kreatif dan rasional. Kebiasaannya soalan bercapah ini memerlukan murid untuk berfikir. Sebab apa? Sebab dia tidak memerlukan murid untuk mencari jawapan dalam petikan. Kadang-kadang dalam petikan tak ada jawapan dan kita perlu fikirkan sendiri jawapan. Tetapi mestilah bersesuaian dengan soalan yang diberikan. Kesimpulannya, soalan bercapah ini memerlukan murid untuk berfikir dan mencari jawapan di luar petikan atau gambar yang diberikan. Maksudnya dekat sini, soalan bercapah ini kita tak hanya merujuk kepada petikan sahaja untuk mencari jawapan. Kadang-kadang dalam petikan tu hanya sedikit sahaja maklumat dan kita perlu berfikir secara kritis, kreatif dan rasional untuk mencari jawapan. Bukan itu sahaja, kita perlu tahu juga tugas bagi setiap kata tanya. Kebiasaannya soalan-soalan ditanya mestilah dimulakan dengan kata tanya. Jadi, kita kena tahu apa fungsi-fungsi bagi setiap kata tanya. Ini ialah kata tanya yang murid mesti tahu, iaitu apa, siapa, bila, di mana, kenapa atau mengapa, bagaimana dan berapa. Dan setiap kata tanya ini ada tugasnya, iaitu apa, menanyakan tentang binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak. Contohnya kalau kita bertanya, apakah yang dipegang oleh cikgu? Kenapa cikgu guna apa? Sebab pen ini bukanlah orang. Pen ini ialah benda. Jadi kita guna katanya apa. Okey, sekarang katanya yang kedua iaitu siapa. Siapa ini ialah bertanyakan tentang orang atau manusia. Contohnya, siapa nama guru yang sedang mengajar ini? Okey, namanya ialah Cikgu Syazwan. Kenapa cikgu guna siapa? Siapa ini sebab cikgu ialah orang. Okey, seterusnya ialah katanya bila. Bila ini ialah menanyakan masa atau waktu. Jadi apabila melibatkan masa, kita menggunakan kata tanya bila. Seterusnya ialah di mana. Di mana ini menanyakan tentang tempat dan kedudukan. Seterusnya, kenapa atau mengapa. Ini bertanyakan tentang sebab ataupun alasan. Seterusnya kata tanya bagaimana. Bagaimana ini menanyakan cara ataupun keadaan. Dan yang terakhir kata tanya berapa. Berapa ini menanyakan jumlah, bilangan atau harga. Jadi murid kena tahu setiap fungsi dan penggunaan kata tanya yang cikgu telah terangkan tadi. Jadi ingat murid-murid, setiap kata tanya ini ada fungsi-fungsinya dan murid mesti tahu. Jadi sekarang kita akan pergi kepada buku teks muka surat 35. Di dalam buku teks muka surat 35 ini ada poster makluman tentang hari tanpa kenderaan. Ini pula ialah petikan, petikan daripada akhbar. Yang seterusnya ini ialah soalan bercapah yang akan kita cuba selesaikan dengan merujuk kepada petikan ataupun makluman yang diberikan. Jom kita baca sedikit berkenaan makluman dan petikan yang diberikan. Hari tanpa kenderaan. Makluman. Laluan ditutup untuk kenderaan bermotor.
dari 7 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Sabtu minggu kedua, melibatkan jalan yang berikut: Jalan Air Molek, Jalan Ibrahim, Jalan Dobi, Jalan Datuk On, Jalan Datuk Dalam, Jalan Khalid Abdullah, sempena penganjuran program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Johor Bahru 25 Jun. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah menganjurkan program Hari Tanpa Kenderaan di bandaraya tersebut. Program tersebut adalah antara cara terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, orang ramai juga perlu sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Orang ramai turut digalakkan berjalan kaki atau berbasikal pada hari tersebut. Seterusnya kita baca soalan bercapa. Berapa lamakah tempoh program tersebut dijalankan? Okey, jadi kita akan cari jawapan yang sesuai untuk kita letakkan dan kita jawab dalam soalan tersebutlah. Yang kedua, mengapakah beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut? Jadi kita lihat ada jalan-jalan yang ditutup, ada 6 jalan yang ditutup, dan kenapa? Okey, jadi kita perlu cari. Mengapakah program tersebut dilaksanakan? Okey, kita kena cari sebab apa program tersebut dilaksanakan. Seterusnya, bagaimanakah caranya untuk menyokong program itu? Bagaimana cara dia? Kita nak sokong. Jadi kita perlu cari dalam petikan yang diberikan. Seterusnya, jika kamu berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, adakah kamu akan menyertainya? Berikan alasan kamu. Jadi yang soalan yang kelima ni, dia tanya pendapat kita. Kalau kita diberi peluang nak menyertai ataupun tidak. Jadi kita perlu pilihlah sama ada ya ataupun tidak, dan kita perlu berikan sebab kenapa kita nak sertai ataupun kenapa kita tidak mahu sertai. Jadi jom kita cuba selesaikan soalan bercapah ini. Sekarang kita lihat kepada soalan yang pertama. Berapa lamakah tempoh program tersebut dijalankan? Jadi soalan yang ditanya ini menggunakan kata tanya berapa. Okey, menggunakan kata tanya berapa. Okey, jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan berapa. Berapa ini menanyakan jumlah, tempoh, bilangan atau harga. Jadi dia bertanyakan tentang tempoh. Okey, tempoh masa. Okey, tempoh ini lebih kepada masa dia. Okey, contohnya kalau kita belajar bahasa Melayu dari pukul 8 hingga pukul 9. Jadi berapa tempoh masanya? Sejam. Okey, sebab dari pukul 8 sampai pukul 9 itu bezanya hanya 1 jam. Jadi kita perlu mencari. Okey, berapa lamakah tempoh program tersebut dijalankan? Jom kita cari dalam petikan. Okey, kita lihat dalam makluman yang diberikan. Makluman, laluan ditutup untuk kenderaan bermotor dari 7 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Sabtu minggu kedua. Jadi kita dah jumpa tempoh masanya, iaitu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Jadi nak tahu berapa lama masa yang diambil. Okey, kita kira Okey, daripada pukul 7 pergi pukul 8. Okey, pergi pukul 8 sejam. Pukul 8 pergi pukul 9 2 jam. Pukul 9 pergi pukul 10 3 jam. Jadi berapa lama tempoh program tersebut dijalankan? Okey, program tersebut dijalankan selama 3 jam. Okey, dari pukul 7, okey, 8, 9, 10. Sejam, 2 jam, 3 jam. Okey, jadi program tersebut dijalankan selama 3 jam. Okey, jadi kalau murid lihat soalan bercapah ini tak ada jawapan yang terus jadi kita perlu fikir. Itu maksud soalan bercapah, kita perlu fikir. Jadi jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, mengapakah beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut? Jadi soalan yang ditanya menggunakan kata tanya mengapa. Jadi mengapa ini ialah penggunaannya untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Jadi dia tanya sebab apa? Sebab apa beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut? Jadi kita perlu cari kenapa. Jadi kita baca semula makluman yang diberikan dan kita cuba cari
Sebab apa jalan raya ini ditutup? Okey, jadi kita lihat. Laluan ditutup untuk kenderaan bermotor dari 7 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Sabtu minggu kedua melibatkan jalan yang berikut. Jadi ini 6 jalan yang ditutup. Okey, 6 jalan. Okey. Sempena penganjuran program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Jadi inilah sebabnya. Sempena penganjuran program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Jadi walaupun dia tak bagi tahu secara jelas, kita kena fikirlah kenapa jalan raya itu ditutup. Sebab apa? Sebab ada program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Jadi inilah jawapannya. Beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut kerana terlibat dengan program Hari Tanpa Kenderaan. Inilah sebabnya. Seterusnya, mengapakah program tersebut dilaksanakan? Okey, sama macam tadi, dia menggunakan kata tanya mengapakah. Okey, mengapakah. Jadi penggunaan kata tanya mengapakah ini untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Jadi jom kita cari kenapa program tersebut dilaksanakan. Jadi jom kita baca dalam petikan akhbar ini. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah menganjurkan program Hari Tanpa Kenderaan di bandaraya tersebut. Okey, jadi inilah program dia lah. Jadi kita sambung. Program tersebut adalah antara cara terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, orang ramai juga perlu sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Jadi, kalau kita lihat, inilah sebab kenapa program ini dilaksanakan. Okey, jadi kita lihat program tersebut adalah antara cara terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi inilah jawapannya. Kenapa program tersebut dilaksanakan? Sebab mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, jadi inilah jawapannya, iaitu program tersebut dilaksanakan agar mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi kalau murid nak buat panjang lagi, murid boleh tulis, selain itu orang ramai juga perlu sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Okey, ini murid boleh tulis secara semua sebab ini menyatakan sebab apa program tersebut dilaksanakan. Ada 2 sebab yang telah diberikan, tetapi cikgu nyatakan satu sebab sahaja. Terusnya kita lihat kepada soalan yang keempat. Bagaimanakah caranya untuk menyokong program itu? Okey, dia menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi bagaimana ni tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menanyakan cara ataupun keadaan. Jadi dia tanya macam mana cara untuk kita sokong program tersebut. Dia program Hari Tanpa Kenderaan. Jadi kita perlu cari bagaimana kita nak menyertai ataupun menyokong program tersebut. Jadi jom kita sama baca. Orang ramai turut digalakkan berjalan kaki atau berbasikal pada hari tersebut. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Inilah jawapan dia sebab kita melibatkan program Hari Tanpa Kenderaan. Tanpa kereta, tanpa lori, tanpa kenderaan yang berasap macam itulah. Jadi kita digalakkan untuk berjalan kaki atau berbasikal. Jadi itulah caranya kita berjalan kaki atau berbasikal pada hari tersebut. Jadi ini jawapannya, cara untuk menyokong program itu ialah dengan berbasikal atau berjalan kaki. Untuk soalan yang seterusnya, jika kamu berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, adakah kamu akan menyertainya? Berikan alasan kamu. Jadi soalan ini memerlukan kita memilih antara 2 pilihan, sama ada nak menyertai ataupun tidak menyertai. Okey, soalan adakah ini biasanya untuk bertanya ya ataupun tidak. Okey, memilih antara 2 pilihan, sama ada ya ataupun tidak, sama ada ingin menyertai ataupun tidak akan menyertainya. Jadi kita cuba selesaikan. Untuk soalan ini kita perlu memikirkan secara kreatif, kritis dan rasional ataupun logik. Jadi kita lihat, jika kamu berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, adakah kamu akan menyertainya? Jadi macam mana nak jawab? Jika saya berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, saya akan menyertainya. Okey, kalau murid tak nak menyertai, boleh, saya tidak akan menyertainya. Okey, itu untuk yang tidak akan lah. Tapi untuk cikgu, saya akan menyertainya.
Kerana saya ingin mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi kalau murid ada jawapan yang lain, boleh, tetapi mestilah bersesuaian. Jadi ini cikgu ulang balik kembali jawapannya. Jika saya berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, saya akan menyertainya kerana saya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi kalau kita lihat program ini sangatlah bagus sebab kita tahu suasana sekarang atau persekitaran sekarang ini sangat dicemari dengan udara-udara yang tidak bersih. Jadi Hari Tanpa Kenderaan ini adalah salah satu program yang baguslah sebab dia dapat mengurangkan kenderaan di atas jalan raya. Sekaligus dia dapat menggalakkan semua penduduk di situ, semua rakyat untuk berjalan kaki atau berbasikal. Dengan berjalan kaki dan berbasikal, kita juga dapat boleh bersenam dan melakukan aktiviti yang berfaedah, iaitu aktiviti riadah. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 40 dan 41. Untuk muka surat 40 terdapat satu petikan. Dan manakala untuk muka surat 41 adalah soalan-soalan bercapah yang kita akan cuba selesaikan berpandukan petikan yang diberikan. Jom kita selesaikan. Sekarang kita lihat pada muka surat 40. Muka surat 40 ini menerangkan tentang plastik serai wangi. Jadi jom kita baca. Imran dan ibunya ke pasar raya untuk membeli barangan dapur. Imran, plastik sampah di rumah sudah kehabisan. Tolong ambilnya di atas rak itu, minta Puan Sakinah. Baiklah ibu, saya ambilkannya, balas Imran. Imran mengambil plastik sampah lalu menyerahkannya kepada ibu. Kita gunakan plastik sampah ini ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini ibu, kata Imran. Kalau begitu kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Tambahan pula, racun serangga akan mencemarkan alam sekitar, kata ibu Imran. Wah, rumah kita tidak akan lagi berbau racun serangga, kata Imran. Imran, mari kita baca poster tentang plastik sampah serai wangi ini, ajak Puan Sakinah. Mereka membaca maklumat yang terdapat pada poster itu bersama-sama. Jadi ini ialah poster lah tentang plastik serai wangi. Mengelakkan gangguan serangga, mengawal pembiakan bakteria. Wang yang semula jadi menjamin kebersihan alam sekitar, boleh terurai dan lupus di dalam tanah. Terurai ni lebih kepada hapus lah. Boleh dihapuskan, boleh terurai. Boleh terhapus sendiri. Jadi ini pula soalan-soalan yang kita akan cuba selesaikan berpandukan petikan yang diberikan. Mengapakah Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya? Apakah perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa? Mengapakah Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga? Mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Bagaimanakah penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan? Jom kita cuba selesaikan bersama-sama. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Mengapakah Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya? Jadi soalan yang ditanya menggunakan kata tanya mengapa untuk bertanyakan tentang sebab ataupun alasan. Jadi kita lihat sebab apa. Jadi kita lihat Imran dan ibunya ke pasar raya untuk membeli barangan dapur. Imran, plastik sampah di rumah sudah kehabisan. Tolong ambilnya di atas rak itu, minta Puan Sakinah. Baiklah ibu, saya ambilkannya, balas Imran. Dalam ni tak ada lagi. Imran mengambil plastik sampah lalu menyerahkannya kepada ibu. Kita gunakan plastik sampah ini. Ini ialah cadangan. Kita dah nampak cadangan dia. Ini ialah cadangan Imran lah. Kita gunakan plastik sampah ini ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Jadi ini ialah salah satu sebab lah. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Apa yang luar biasanya? Plastik sampah ini berasaskan tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Jadi banyak alasan yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan yang ini pun boleh, kita guna yang ini pun boleh. Jadi cikgu menggunakan sebab yang umum, iaitu plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Kalau murid nak buat lagi,
Okey, plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan ni pun boleh diterima. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi ni pun boleh diterima. Jadi banyak jawapan yang bersesuaian lah. Jadi untuk soalan ini, Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya kerana plastik sampah serai wangi ini lain daripada yang biasa. Jadi cikgu gunakan maklumat yang penting lah daripada petikan ini. Jom kita selesaikan soalan yang kedua. Apakah perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa? Soalan ini bertanyakan apakah perbezaan. Perbezaan ini maksudnya apa yang lain. Yang ini lain, yang ini lain. Jadi kita perlu lihat dalam petikan. Apakah perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa? Jadi kita sambung kepada kita sambung baca daripada petikan yang kita baca sebentar tadi. Kita gunakan plastik sampah ini, ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini. Jadi kalau kita lihat ada dua ciri yang sangat penting, iaitu plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Ini plastik ini mengeluarkan bau serai wangi pun merupakan ciri yang sangat penting tentang plastik serai wangi. Jadi cikgu nak gunakan tentang bau, iaitu plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Jadi macam mana kita nak tulis? Plastik serai wangi mengeluarkan bau serai wangi, manakala plastik biasa tidak mengeluarkan bau. Itulah perbezaan dia. Plastik serai wangi ni dia keluarkan bau serai yang wangi, manakala plastik biasa dia tidak mengeluarkan bau. Jadi macam mana kita nak tulis dalam ayat? Perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa ialah plastik serai wangi mengeluarkan bau serai wangi, manakala plastik biasa tidak berbau. Jadi ini ialah cadangannya. Kalau murid rasa murid nak gunakan plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan pun boleh diterima. Contohnya cikgu nak bagi jawapan dia. Perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa ialah plastik sampah jenis serai wangi ini berasaskan tumbuh-tumbuhan, manakala plastik biasa bukan berasaskan tumbuh-tumbuhan. Jadi itu antara cadangan lain yang murid boleh gunakan. Jadi untuk soalan yang ketiga, mengapakah Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga? Jadi kita kena tengok kenapa sebenarnya Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga. Dia menggunakan kata tanya mengapakah. Ini ialah kata tanya yang bertanyakan tentang sebab ataupun alasan. Jadi sebab apa? Kalau kita baca, kita gunakan plastik sampah ini, ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini, ibu. Kalau begitu kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Itulah jawapan dia. Jawapannya ialah sebabnya Imran dan ibunya telah membeli plastik serai wangi. Jadi plastik serai wangi ini dia mengeluarkan bau serai wangi, dan serangga-serangga ini sangat takut dengan bau serai wangi dan dia tak suka. Jadi apabila binatang-binatang contohnya lipas, semut dan tikus, dia tak suka bau tersebut, jadi dia tak adalah kat tempat tu. Jadi tak perlulah kita menggunakan racun serangga. Jadi kalau daripada petikan ini kita boleh gunakan plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini. Inilah jawapan dia. Jadi macam mana kita nak tulis? Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga kerana mereka akan menggunakan plastik serai wangi. Plastik serai wangi, dan serangga tidak suka akan bau serai wangi. Jadi inilah sebabnya. Sebabnya Imran dan ibunya dah membeli plastik serai wangi. Dan untuk binatang contohnya lipas, semut dan tikus tu memang tidak suka bau serai wangi. Jadi untuk soalan yang seterusnya, mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Soalan yang ditanya menggunakan kata tanya mengapakah. Mengapakah ini penggunaannya adalah untuk bertanyakan tentang sebab ataupun alasan. Mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Dia bertanyakan tentang
plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Terurai ni maksudnya terhapus ataupun mereput. Okey, jadi soalan ini bertanya, kenapa plastik ini boleh mereput di dalam tanah? Okey, biasanya kalau kita buang, kalau kita lihat plastik-plastik di atas tanah, okey, plastik-plastik yang orang lain buang di atas tanah, biasanya dia tidak mereput. Okey, dia macam tu dalam keadaan yang asal dia. Okey, kalau plastik ini, kemungkinan plastik ini sangat cepat untuk mereput di dalam tanah. Kenapa? Jadi kita perlu cari jawapan dia. Okey, jadi kita lihat, kita gunakan plastik sampah ini, ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sebenarnya jawapan yang kita cari. Okey, berasaskan tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila dia berasaskan tumbuh-tumbuhan, dia mudahlah mereput di dalam tanah. Sebab tumbuh-tumbuhan kan dia hidup ataupun dia mula-mula membiak ataupun dia mula-mula membesar di atas tanah. Jadi plastik ini mudahlah terurai di dalam tanah. Sebab apa? Sebab dia berasaskan tumbuhan. Manakala kalau plastik biasa tidak mudah terurai di dalam tanah sebab dia tidak dihasilkan ataupun dia tidak berasaskan tumbuhan. Jadi itulah kalau kita lihat plastik biasa, kalau dia berada di atas tanah, biasanya plastik itu dia dalam keadaan yang biasa. Dalam seminggu pun macam tu lagi keadaannya. Tetapi kalau plastik ini, kalau kita tinggal di atas tanah, kemungkinan plastik ini akan terurai, dan berada dekat dengan tanah. Sebab apa? Sebab plastik ini dibuat ataupun berasaskan tumbuhan. Jadi inilah cadangan jawapan dia. Plastik ini terurai di dalam tanah kerana plastik ini diperbuat berasaskan tumbuhan. Seterusnya kita lihat kepada soalan yang kelima. Bagaimanakah penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan? Okey, daripada petikan yang kita baca tadi, tidak ada dinyatakan bagaimana penggunaan plastik serai wangi dapat menjaga kesihatan. Jadi kita cuba sesuaikan. Okey, jadi kita cari ayat-ayat ataupun maklumat-maklumat yang bersesuaian. Kita gunakan plastik sampah ini, ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini. Jadi yang ini ialah maklumat yang pertama. Serangga seperti lipas, semut dan tikus tidak suka akan bau ini. Okey, ini maklumat pertama. Jadi kita lihat kepada maklumat yang kedua. Kita cuba cari. Oh, kalau begitu kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Ini ialah maklumat yang kedua. Penting Okey, seterusnya, tambahan pula racun serangga akan mencemarkan alam sekitar. Wah, rumah kita tidak akan lagi berbau racun serangga. Ini pun maklumat yang penting. Okey, ini menghuraikan tentang racun serangga. Jadi plastik serai wangi ini dapat mengelakkan binatang-binatang yang perosak, contohnya lipas, semut dan tikus ini. Jadi dengan tidak adanya serangga-serangga ini, kita tidak akan dapat penyakit-penyakit yang tidak dijangka lah. Kalau contoh lipas berada dekat makanan kita, lepas tu makanan tu kita makan, itu akan menyebabkan penyakit. Jadi dengan tiadanya serangga-serangga seperti ini, kita dapat menjaga kesihatan. Seterusnya, racun serangga. Kalau racun serangga kita biasa hirup ataupun kita hidu bau-bau racun serangga dalam kehidupan kita. Baunya sangat busuk. Jadi apabila kita bau terlalu kerap, dia akan menyebabkan penyakit yang tidak dijangka. Melibatkan paru-paru dan sebagainya. Kenapa melibatkan paru-paru? Kerana kita terlalu banyak menghirup bau-bau racun serangga. Sepatutnya kita menghirup udara yang sangat segar. Jadi ini ialah dua maklumat yang sangat penting. Jadi penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan dengan mengurangkan kehadiran makhluk perosak seperti serangga atau tikus di dalam rumah. Jadi kalau murid nak gunakan tentang racun serangga ni pun boleh. Ini ialah cadangan yang murid boleh gunakanlah. Cadangan yang pertama, kalau murid ada jawapan yang lebih sesuai, murid boleh gunakan. Jadi ini ialah cadangan jawapan yang lengkap berkenaan soalan-soalan yang diberikan berpandukan petikan yang diberikan. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.